3. Semua sekolah antarabangsa, persendirian agama, SBP dan MRSM dan vernakular perlu diswastakan atau ditutup untuk meraih perpaduan kaum. Bagi saya, semua sekolah yang akan berasaskan sekolah biasa dan sekolah swasta yang dimasukkan kepada sekolah satu aliran untuk memastikan perpaduan. Dan sekolah-sekolah yang telah disebut tadi bukan sekolah swasta, kan? Betul tak? Ada yang bukan swasta, ada yang swasta, ada yang tak bagi pelajar dari kaum masuk. Sekolah vernacular bagi je pelajar-pelajar dari kaum lain masuk. Tapi banyak sekolah SPP, banyak sekolah MRSM yang berkuota ataupun langsung tak bagi pelajar yang bukan berkuota masuk. Bagi saya, itu menghalang perpaduan kaum di Malaysia. Jadi adakah anda rasa, saya rasa menswastakan sebenarnya tak cukup. Kan? Menswastakan SPP mungkin betul. Tapi menswastakan sekolah vernacular saya tak setuju. Sebab sekolah vernacular fitrah dia adalah dalam bahasa selain bahasa kebangsaan tu. Dan disebabkan oleh perkara itu, saya rasa kalau dia swasta pun orang tetap akan hantar anak mereka ke sekolah. Dan objektif perpaduan kaum itu tak akan tercapai kerana seperti sedia ada sekolah vernacular pun dihadiri oleh pelajar-pelajar dari golongan-golongan yang bukan miskin, kan? Jadi menswastakannya saya rasa tidak akan menyelesaikan masalah perpaduan kaum yang sedia ada. Banyak je sekolah vernacular yang telah diswastakan. SJKC iaitu sekolah rendah telah diswastakan. Sekolah menengah kebangsaan jenis Cina sekarang bahasa pertuturan mereka adalah bahasa Melayu. Dan sekolah independent Chinese schools dia ada terjemahan sebab Chinese schools, independent Chinese schools yang menggunakan bahasa Cina sebagai bahasa pertuturan. So sekarang dah ada penswastaan dari segi sekolah rendah dan dari segi sekolah menengah juga. Penswastaan. Jadi bagi saya, kita terlampau dependent dengan sistem pendidikan semata-mata untuk memupuk perpaduan kaum. Jadi apabila kita tak dapat satu aliran yang jelas, maka adakah perkara ini akan menjejaskan perpaduan? Bagi aku, memang tidak. Adakah perpaduan hanya dipupuk dari sekolah? Ini memang dari persendirian, okey? Tak berapa setuju. Saya rasa perpaduan ini haruslah diajar oleh ibu bapa, oleh masyarakat sendiri, dari contoh teladan masyarakat, contoh daripada orang yang lebih berusia. Jadi kita tidak sepatutnya salahkan sistem pendidikan yang sedia ada di negara kita dengan melontarkan bahawa sekolah swasta, sekolah vernacular atau sekolah sedemikian akan menjejaskan perpaduan dalam kalangan anak muda di negara kita. Jadi saya berpandangan lebih kepada social education, yang di mana masyarakat perlulah memainkan peranan yang penting, lebih penting daripada sistem pendidikan di Malaysia untuk memupuk semangat perpaduan kaum. Apakah pandangan bagi saya, penswastaan sekolah tidak akan menyelesaikan masalah perpaduan, kerana realiti dia adalah ibu bapa masih ada educational choice, maka mereka akan membuat pilihan untuk membayar duit, membayar ada sekolah-sekolah yang harga dia atau ilawan dia tidak begitu tinggi, maka mereka juga akan pilih untuk pergi sekolah swasta. Maka tujuan untuk memperkasakan atau mencapai perpaduan kaum itu tidak tercapai. Apa yang saya cadangkan adalah kita perlu melihat sendiri apakah isu yang ada dengan sistem sekolah kebangsaan. Kenapa anak-anak muda dan juga ibu bapa ingin mengeluarkan anak mereka dari sistem sekolah kebangsaan yang sedia ada? Dari segi apakah kualiti guru, adakah kualiti infrastruktur yang ada mencukupi, adakah sistem birokrasi yang menangani
sistem sekolah kebangsaan itu sudah cukup bagus, dan adakah kita masih mempolitikkan sistem sekolah kebangsaan? Ini adalah push factors yang kita kurang bincangkan yang menyebabkan ibu bapa masih akan memilih untuk mengeluarkan anak mereka dari sistem sekolah kebangsaan walaupun kita menswastakan sistem sekolah lain. Maka isu dia secara fundamental adalah apakah kualiti sistem kebangsaan itu sendiri dan bagaimana untuk kita melakukan reformasi secara sistemik terhadap institusi sekolah kebangsaan. Kalau kita lihat daripada contoh saudara Kelvin tadi, saya rasa amat relevan untuk kita tengok macam mana perpaduan kaum di sekolah kebangsaan sendiri. Jadi kita tengok dalam sekolah menengah kebangsaan atau sekolah kebangsaan, di kantin sekolah ataupun di dalam sukan di sekolah masih ada segregasi kaum. Jadi kita boleh nampak masalahnya bukannya aliran ataupun jenis sekolah, tapi masalah macam saudara Kelvin cakap sebentar tadi, masalah sosial, masalah yang lebih komprehensif. Jadi dia semua pihak ada peranan untuk memupuk perpaduan kaum dan bukannya daripada kaedah swastaan yang dicadangkan. Masalah perpaduan di Malaysia tak boleh diselesaikan melalui menutup atau swastaan sekolah. Sebab bila waktu swastaan sekolah, ia sebenarnya menambahkan jurang social class antara anak-anak muda di Malaysia. Sebab orang kaya akan hantar ke sekolah swasta, orang miskin akan pergi ke sekolah kebangsaan. Dan juga kalau kita hanya encouraging sekolah untuk aliran atau sekolah kebangsaan, ia boleh mengambil atau memadam banyak bahasa-bahasa ibunya atau practice atau even the idea of having a mother tongue. It will be wiped out from many of the children's lives because we are telling them that the majority must speak in Malay in school. Saya selalu produk sekolah vernacular, saya pergi sekolah Cina, kemudian sekolah Malaysia School dan kemudian sekolah antarabangsa. Setiap aliran sekolah, setiap jenis sekolah ada keburukan dan juga ada kebaikan. Tetapi Kementerian Pendidikan paling penting sebenarnya ialah kerajaan tidak kira mana-mana parti politik terlalu memikir mengenai nak mengawal sistem pendidikan di Malaysia ini. Saya sebagai seorang yang pernah bekerja dalam pendidikan, saya sebenarnya mencadangkan Kementerian Pendidikan patut decentralize semua level untuk pendidikan di Malaysia. Bukan sekarang universiti ada kementerian sendiri, sekolah lain ada kementerian sendiri, tetapi pengetua tidak ada autonomi, cikgu tidak ada autonomi, pelajar tidak ada autonomi untuk belajar atau mengendalikan pendidikan dalam konteks mereka tersendiri. So masyarakat di Kedah contohnya akan mengalami konteks yang lain daripada pelajar di Kuala Lumpur. Jadi kita tidak boleh memaksa semua pelajar di Malaysia untuk melalui aliran yang sama. Because then you lose out on that unique context of each one. Kat sekejap biar record. Sekejap. Some can be prioritized, some I think the question is a bit too many questions in one question. Because you are saying all vernacular schools and also so all vernacular schools must be privatized and also shut down at the same time. So it's a bit confusing. Yeah. So it should be privatized, right? No, it's like it's actually ditutup. the example she gave us like particular so from the sorry? The question was privatized or Yeah. But the another option is to let it exist as it is. Right? No, but it's just very sad. There's only like some say can be prioritized, some cannot. Yeah, that's why I'm saying the Like- question. You give only two options when in reality there should be three options, which is to let it go as it is, to be all privatized, or to shut down. But it's okay. You okay? Yeah. But then it won't be really disagree. It won't be that. Question ada yang say something else. Bagi No, kau, the question will be, should the government fund vernacular schools or should private schools not be allowed? What is the issue? I have Okay, right. Okay. So boleh proceed. Okay, boleh proceed. Okay. Ready? 3, 2, 1, action. Komuniti B40 masih terpinggir dalam sistem pendidikan Malaysia.
hospital yang sedia ada atau sistem welfare policy that we have now tidak mengutamakan masyarakat E40 di Malaysia. Contohnya kita lihat sama ada kemasukan ke universiti atau pemberian beasiswa kepada pelajar yang miskin. Beasiswa yang banyak diberi sama ada dari pihak swasta atau dari pihak kerajaan tidak mempunyai sistem yang komprehensif. So kebanyakan beasiswa yang diberi atau yang dipamerkan adalah mereka selalu mengutamakan macam co-curriculum, mengutamakan results, academic grades. Tetapi sebagai kalau pelajar B40, mereka membesar kadang-kadang bekerja selepas sekolah, mereka terpaksa bersara menjara keluarga. Jadi mereka tidak ada masa untuk buff up their resume. So apabila mereka masuk kepada interview untuk beasiswa, itu pun kalau lepas selepas entry pertama, mereka akan di disadvantage compared to everyone else because tak pernah ambil piano class, tak pernah ambil tuition dan sebagainya. Dari segi meritokrasi 100% yang kita boleh nampak di Singapura juga, kita boleh draw parallel dengan Malaysia. Beasiswa dan affirmative action lain yang kita ada di Malaysia yang menggunakan sistem meritokrasi sepenuhnya memang tak dapat bantu golongan B40. Dan dari segi kaum juga banyak polisi yang sepatutnya digunakan untuk golongan B40, terutamanya dari segi guru putra. Tapi apa yang berlaku, golongan yang memerlukan bantuan tidak dibantu. Contohnya orang asli, guru putra dari Sabah dan Sarawak, dari Europe, dari kawasan pedalaman, mereka berkurangan akses kepada fasiliti-fasiliti yang ada, terutamanya di kawasan Lambatan dan area yang lain. Kita boleh tengok inisiatif dan goal yang sepatutnya ada dengan polisi-polisi yang untuk mendorong golongan putra sepatutnya untuk putra B40 dan sebagainya. Sebab mereka yang betul-betul kita semua boleh setujui mereka memerlukan bantuan. Saya rasa takrifan terpinggir itu amat penting dalam perbincangan ini kerana perbincangan sebentar tadi berpaksikan takrifan terpinggir dari sebagai terpinggir dari pendidikan itu sendiri, dan mungkin itu benar, memang benar. Tetapi ramai pelajar tidak kira dari golongan B40 atau M40 atau sebagainya, minat mereka dan fokus mereka tidak pada pendidikan langsung, kan? Saya ramai kawan-kawan dulu di sekolah asrama yang datang dari golongan B40, dan sistem pendidikan di sekolah asrama itu saya kata sangat menyeluruh, kan? Sangat tidak pilih kasih, tak ada orang pergi tuition lebih ke apa, semua orang duduk di situ, kelas tambahan semua datang sama-sama, akan tetapi fokus mereka dan minat mereka tidak ada di dalam bidang akademik atau co-curricular sekalipun. Minat mereka lebih kepada perkara-perkara yang beyond academic, beyond co-curricular at the same time. Dan saya rasa, for example, ramai kawan-kawan saya dulu yang suka, yang akademik mereka suka subjek kemahiran hidup, sebab balik dorm mereka belajar untuk buat wiring dalam dorm. So, dan sekarang alternatif yang kita ada kepada sistem pendidikan aliran perdana yang adalah sekolah vocational dan sekolah TVET yang rata-rata dipandang amat rendah oleh masyarakat, ya? Dan saya rasa terpinggir tu kita tidak patut fokus sangat kepada pendidikan sebagai penentu masa depan mana-mana individu, kan? Macam-macam lagi perkara yang boleh diterajui oleh pelajar-pelajar selain akademik. Jadi apabila kita bincang perkara sebagai B40 atau T20, satu ungkapan yang kita perlu fokus kepada adalah peluang yang diperoleh daripada wang. Ini penting. Jadi kita boleh tengok contoh pelajar yang berkemampuan dapat pergi tuition yang lebih mahal, sebagai contoh sebulan RM40, RM50 sampai RM60 pun ada. Yang terlampau kaya boleh
dapat pergi tuition 1 by 1 yang di mana yurannya sebulan mencecah 100 atau RM150. Jadi ini akan sedikit sebanyak memberi satu advantage yang lebih kepada pelajar yang kaya berbanding dengan pelajar yang kurang kemampuan. Ini pertama. Yang kedua, kita tengok perbezaan. Di sekolah kita, of course kita ada golongan pelajar terdiri dari P20 dan juga P40. Tapi apabila kita tengok dari kadar bayaran iuran PIBG dan sedemikian, yang pelajar P20 pun bayar kadar yang sama, pelajar P40 pun bayar kadar yang sama. Jadi ini satu kelemahan yang di mana sistem pendidikan tidak fokus kepada pelajar P40. Yang kedua, untuk tahap institusi pendidikan tinggi yang berkemampuan, yang lepas dapat masuk UPU dan dapat masuk universiti awam. Okey, yang tidak dapat masuk universiti awam, apabila mereka mempunyai kekuatan wang, mereka ada opsi untuk pergi ke institusi pengajian swasta. Apabila perkara yang sama berlaku kepada golongan P40, apabila mereka tidak dapat masuk kepada institusi pendidikan tinggi awam, jadi ini merupakan satu roadblock kepada mereka, tidak dapat pergi ke swasta sebab tidak kemampuan. Jadi ini dilihat sebagai satu roadblock kepada kehidupan mereka. Jadi ini adalah sedikit sebanyak kelemahan atau loopholes dalam sistem pendidikan yang kita nampak. Kalau kita tengok data dan statistik ya, pertama adalah kita tengok keputusan oleh PISA menunjukkan bahawa hanya 47% real literacy rates, kadar cerita huruf yang sebenar. Yang pertama. Kedua adalah 20% anak muda atau sekolah 20% tersingkir dan mereka tidak menamatkan pengajian. Dan lebih 20% anak muda selepas mereka tamat SPM, mereka tidak melibatkan diri dalam apa-apa further skills training, latihan tambahan, atau tidak masuk kepada mana-mana sekolah, universiti dan sebagainya. Maksudnya dalam setiap peringkat umur dan dalam setiap peringkat pendidikan, kita dapat nampak bahawa golongan B40, B40 terutamanya terjejas dan tersingkir dan terkeluar dari sistem. Maka kita tak dapat track mereka sebab mereka akan terkeluar dari sistem. Kenapa isu ini asyik berleluasa? Kerana sistem affirmative action kita atau cara kita melihat struktur masyarakat dan kita ingin membantu masyarakat hanya berdasarkan kaum dan bukannya untuk membantu golongan berdasarkan kelas. Ini isu dia. Saya bagi contohnya kalau kita tengok MRSM, SBP dan sebagainya, yang fungsi utamanya adalah untuk membantu B40, mereka hanya melihat berdasarkan kuota kaum, contohnya kuota di mana negeri mana dan sebagainya. Tetapi ini tidak berdasarkan isu, kan, kerana SBP, MRSM dan kadang universiti awam dan sebagainya, ini adalah disubsidi oleh duit pembayar cukai untuk mengurangkan kos. Kan, kita dapat makanan percuma, kita dapat pakaian percuma, kita dapat pendidikan yang secara teramat murah. Sistem-sistem yang sedia ada ini memang sepatutnya untuk kita bantu anak-anak muda dari kampung, dari urban poor yang mungkin tidak dapat mencapai atau dapat akses perkara tersebut tanpa sistem-sistem yang sedemikian. Namun apa salah yang kita buat? Kita melihat atau kita track pencapaian kita, berapa ramai graduan MRSM, berapa ramai graduan SBP, berapa ramai graduan YTM, universiti awam dan sebagainya, berdasarkan bangsa, berdasarkan jantina, dan bukan berdasarkan berapa ramai B40 yang kita tolong. Saya rasa situasi pertama yang kita benar-benar melihat B40 adalah di mana YB masih cuba meningkatkan bilangan B40 di MRSM. Dia cuba tingkatkan pada 60-70%. Maksudnya sebelum YB masih tidak pernah ada langsung perbincangan atau policy making secara melihat secara B40. Mereka hanya melihat berdasarkan kaum. Bagi saya ini adalah isu sebab apa B40 terus ditindas, B40 terus hilang akses kepada sistem pendidikan negara yang sepatutnya sangat bagus.